Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita semula dalam program terbitan bebas news.my. Kad Merah Bicara Sukan. Anda bersama saya, pengacara Abdul Hafiz Ahmad. Pada minggu ini agak berlainan sedikit kerana saya bergerak secara solo tanpa rakan pengacara saya, Faizal Zakaria, dan kita tiada tetamu online pada minggu ini atas sebab-sebab tertentu, tapi saya akan tampil minggu ini dengan tajuk ulasan sukan semasa. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan aksi bola sepak Liga Super 2022 dan undian suku akhir Piala FA 2022. Kita fokuskan kepada Melaka United FC yang ketika ini dalam momentum yang agak selesa dan meyakinkan, ya, selepas mereka mengikat pendahulu Liga Super dan juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim FC 1-1 di Stadium Hang Jebat pada Sabtu lalu. Dan semalam Melaka United telah mengalahkan Selangor FC 2-0 di stadium yang sama. Dan Melaka United, barang ingat, ketika ini menduduki tempat ke-8 dalam Liga Super, tetapi telah mengejutkan Selangor yang dianggap pasukan pilihan. Dan menariknya ialah dua jaringan Melaka United tuan rumah atau digelar Sang Kancil dilakukan oleh bekas pemain Selangor, Ifidayo Olusegun. Jadi Melaka ketika ini bakal menghadapi JDT FC semula di Stadium Hang Jebat juga pada 23 Julai dalam perebutan tiket separuh akhir Piala FA. Dalam barang ingat juga, suku akhir Piala FA dilangsungkan tanpa timbal balik. Jadi jika ada keputusan terikat dalam masa tambahan dan akan diheret ke penalti, pemenang akan ditentukan secara muktamad dalam perlawanan suku akhir Piala FA pada 23 Julai antara Melaka United dan JDT FC. Kita beralih pada kejohanan antarabangsa, iaitu melibatkan skuad bawah 19 tahun Malaysia dikendalikan oleh Hassan Sazali Waras dalam kejohanan bawah 19 tahun Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022, di mana Malaysia telah mengalahkan Kemboja 2-1, satu langkah kanan dalam kumpulan B di Stadium Madya Senayan, Jakarta. Jadi Malaysia telah mengutip 3 mata dan menduduki tempat kedua sekarang dan akan walau bagaimanapun rintangan seterusnya ialah pasukan Singapura esok. Kita tahu kalau bertemu dengan Singapura dalam apa juga peringkat umur ataupun senior dan junior, satu perseteruan antara jiran ni, derby match ni memang sungguh mendapat perhatian, ya. Jadi sama-samalah kita doakan untuk kejayaan pasukan Hazan ini. Di samping itu kita ada juga pertemuan antara Malaysia dan dalam kejohanan bola sepak wanita AFF di Stadium Peringatan Rizal, Manila. Malaysia yang telah pasukan wanita Malaysia atau digelar Harimawati Malaysia telah diundi dalam kumpulan A bersama 5 pasukan, dan perlawanan kedua berikutnya ialah menentang Indonesia pada hari ini, pada petang ini. Indonesia dikatakan agak berpengalaman, kerana bermain pada Sukan C Hanoi dan pernah bermain dalam pusingan akhir Piala Asia Wanita di India pada tahun lepas, tapi Malaysia telah terkandas dalam pusingan kelahiran. Jadi kita tengok peluangnya mungkin memihak berat kepada Indonesia, tetapi kita mendoakan juga skuad wanita atau Harimawati Malaysia ini yang dikendalikan oleh jurulatih tempatan akan bangkit untuk mengutip 3 mata, untuk memperbaiki persembahan apabila diikat 0-0 dengan Singapura pada 4 Julai. Okey, berita seterusnya, ulasan seterusnya ialah Badminton Master Malaysia 2022 yang berlangsung di Arena Axiata, Bukit Jalil. Kita mendapat berita gembira semalam dengan kemarahan
pasangan ataupun pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo, kemenangan kepada oleh pilihan kelima Aaron Chia dan So Woo Yik yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik 2021 di Tokyo. Mereka mara untuk kepusingan kedua, menewaskan pasangan Jepun Akira Koga dan Taichi Saito 21-16, 21-19. Tahniah kepada Aaron dan So, memandangkan harapan besar diberikan kepada para peminat badminton tanah air apabila mereka setelah mereka hanya mampu mara ke separuh akhir terbuka Malaysia pada minggu lepas di gelanggang yang sama. Ada satu lagi bergu negara yang bermain secara bebas atau di luar Persatuan Badminton Malaysia, maaf saya, Go Wisham dan Low Juan Shen turut mara ke pusingan kedua semalam dengan langkah yang begitu mengejutkan kerana menumpaskan juara seluruh England dari Indonesia Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana 15-21, 21-14, 21-19. Jadi kedua-dua bergu lelaki ini diharap dapat meneruskan kemarahan dan menebus kehampaan pada minggu lepas dalam terbuka Malaysia. Turut mara ialah bergu wanita utama kita, Perlitan dan M. Tina, yang menewaskan bergu India Trisa Jolie Gayatri Gobichan Pulela 21-14, 21-14 dalam tempoh 33 minit. Mereka akan mengiringi kedua-dua bergu lelaki ini. Kita beralih kepada sepak takraw. Ada sedikit dikatakan dilema ataupun berbelah bagi antara skuad negara, skuad senior negara dengan skuad Universiti Malaysia. Skuad senior negara akan bermain pada kejohanan sepak takraw Piala Raja Thailand ke-35 2022 di Bangkok, Thailand dari 24 hingga 31 Julai. Skuad ini mempunyai dua tekong yang turut disenaraikan untuk Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 di Ubon Ratchathani, juga di Thailand. Jadi ada dua tekong daripada skuad senior, iaitu Faizal Fuad dan Zuhri Zain, yang turut disenaraikan ke Sukan Universiti ASEAN yang mempertandingkan sepak takraw juga dalam 3 acara, regu berpasukan, antara regu dan bergu. Jadi Faizal Fuad dan Zuhri Zain masing-masing merupakan mahasiswa Universiti Putra Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Jadi mungkin pengurusan pasukan sedang berbincang. Kita rasakan dapat mencari satu kata sepakat dan penyelesaian yang mengutamat mana yang lebih penting, kepentingan negara ataupun sukan universiti. Jadi skuad negara dikendalikan oleh Rashidin Nordin akan bermain juga dalam acara regu berpasukan antara regu dan bergu di Bangkok. Kejohanan dunia Piala Raja Thailand ni juga mendapat sanction daripada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa, ISTAF. Juga selepas Sukan C, kejohanan inilah yang dianggap antara yang berprestij pada setiap tahun, ya. Kerana dikatakan tahun ini membabitkan hampir lebih 20 negara peserta. Kita tahu Malaysia akan terus letakkan dalam division perdana, tapi undian akan dibuat dalam beberapa hari lagi. Antara pencabar utama Malaysia juga ialah Myanmar, Indonesia dan Korea Selatan serta kemungkinan Laos, ya. Jadi sepak takraw kita telah hanya memungut 3 pingat perak menerusi skuad lelaki dalam ketiga acara yang sama yang akan dipertandingkan di Bangkok itu dalam Piala Raja Thailand. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, daripada mungkin dalam acara antara regu. Walaupun kita akan bertemu dengan tuan rumah yang kita tahu kuasa utama dunia dan masih sukar dicecah ataupun ditandingi oleh pasukan kita. Okey, kita beralih pada sukan terjun, akuatik terjun, di mana kita semalam kita telah menyambut kepulangan
dua wirawati kita, Pandelela Rinong Pam, Datuk Pandelela Rinong Pam dan Nur Dabita Sabri yang membawa balik dua pingat gangsa, iaitu Pandelela dalam acara individu 10 meter platform, dan bersama Dabita mereka bergandingan untuk membawa balik satu lagi pingat gangsa dalam 10 meter platform seirama daripada kejohanan dunia Persekutuan Renang Antarabangsa 2022 di Budapest, Hungary. Jadi selepas mereka pulang dari Budapest ini, dikatakan kedua-duanya dan skuad terjun dikatakan bakal menggantikan prospek pingat emas kita dalam sukan Commonwealth yang akan berlangsung pada 28 Julai ni, akan bermula 28 Julai di Birmingham, England. Jadi setelah penarikan ini, sandaran pingat emas ini telah berubah, kerana sebelum ini Majlis Olimpik Malaysia dikatakan telah menyasarkan persorangan lelaki negara badminton kepada Lee Zija dan S. Sivasanggari, pemain squash wanita kita. Memandangkan ada isu terbaru, situasi telah berlaku di mana Sivasanggari terpaksa menarik diri kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Maju baru-baru ini. Jadi telah masih menjalani rawatan di Hospital Putrajaya. Dan manakala Lee Zija telah menarik diri daripada sukan Commonwealth kerana mahu memberikan tumpuan kepada kejohanan dunia. Jadi tanpa kedua-dua ayam tambatan atau harapan emas kita ni, jadi sasaran atau prospek pingat emas ataupun apa sahaja warna dalam pingat dalam sukan Commonwealth Birmingham terletak kepada akuatik. Dan kita juga mengharapkan sesuatu yang bersinar, mungkin naik podium daripada acara ataupun daripada sukan berbasikal track Malaysia, iaitu Shah Firdaus Shahrom yang akan mengambil alih tempat pertaruhan Malaysia daripada Datuk Azizul Hasni Awang yang pada tahun ini baru menjalani pembedahan dan perlu menjalani pemulihan. Jadi kita sama-sama harapkan Shah Firdaus Shahrom yang berpengalaman pada sukan Olimpik Tokyo tahun lepas akan lebih matang, lebih menyerlah, lebih tajam ataupun lebih yakin untuk mengejar sesuatu yang membanggakan dan mengibarkan jalur gemilang di bumi Birmingham. Kita juga ada dalam acara ataupun dalam sukan berbasikal ni, kita juga mendapat satu bintang, boleh dikatakan bintang baru, iaitu setelah persaraan seorang pelumba basikal wanita kita, Fatihah Mustafa. Jadi kita pada kali ini kita telah mendapat Nurul Izzati Muhammad Asri yang dikatakan telah diwar-warkan dalam media massa sebagai Azizul Hasni yang dalam versi wanita, atau boleh kita panggil mungkin dalam pemikiran, in making kata orang tu, Izzati ni boleh kita mungkin dalam pemikiran untuk menjadi the pocket rocket girl, setelah Nurul Izzati Muhammad Asri ini, pelumba kelahiran Sungai Petani, Kedah, memenangi acara 500 meter ujian masa pada kejohanan Asia di New Delhi pada awal bulan ini. Jadi walaupun kita rasakan Izzati mungkin agak mentah dalam persaingan sukan Commonwealth yang ada kalanya lebih tinggi daripada Asia dalam beberapa acara, dalam beberapa sukan juga, termasuk berbasikal. Kita harapkan dia sekurang-kurangnya dapat memecahkan rekod baru atau mencipta rekod baru kebangsaan dalam acara yang kegemarannya, dan mungkin acara Kirin yang kita nampak satu bakat luar biasa dan satu bakat yang baru kita temui atau new discovery yang boleh dikatakan akan membawa satu lagi prospek pingat. Jika pun tidak di Birmingham, mungkin apabila Malaysia melayari cabaran pada Sukan Asia Hangzhou pada tahun hadapan.
Sekian saja rancangan program Bual Bicara Kad Merah Bicara Sukan terbitan Bebas News pada minggu ini. Sehingga bertemu lagi pada masa hadapan, diucapkan majulah sukan untuk negara dan bye-bye.